dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Okey, itu dia Malaysian Relief Agency atau MRA yang kita tahu sekarang ni kita masih lagi dalam mengekang pandemik COVID-19 di mana bukan sekadar di negara kita saja tapi di seluruh dunia, dan negeri yang terkesan sekarang ni adalah negeri Sabah. Jadi bersama dengan Dewi sekarang ni kita akan berceritakan mengenai Ground Zero COVID-19 MRA dan Sabah. Di studio bersama dengan Dewi adalah Presiden MRA iaitu Dr. Muhammad Daud Sulaiman. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Doktor, seperti mana kita tengok visual sebentar tadi itu antara yang berlaku di negeri Sabah sekarang ini Doktor. Kita tahu Sabah, saudara mara kita di Sabah mengalami pandemik yang agak kritikal juga dalam keadaan sekarang mereka memerlukan bantuan Doktor. Jadi mungkin sebagai permulaan mungkin Doktor boleh ceritakan sikit pengalaman mengapa MRA memilih negeri Sabah untuk membantu rakyat kita di sana. Terima kasih Dewi dan TVL Al-Jirah memberi peluang kepada saya untuk berbicara tentang operasi COVID-19 ini. Pada umumnya MRA membantu di seluruh negara. Cuma kita lihat gelombang yang ketiga ini berlaku peningkatan kes di negeri Sabah bermula daripada bulan September. Betul. Jadi atas dasar itu MRA menggerakkan semula operasi-operasi bantuan kecemasan ke seluruh negara, terutamanya di Sabah buat masa ini. Jadi untuk pengetahuan penonton, MRA telah mula bantu di Sabah sejak daripada PKP yang pertama pada Mac tahun ini. Dan seterusnya kita sekarang ini dipanggil operasi COVID 2.0 Sabah. Data belakangnya, setakat ini MRA telah menumpu kepada beberapa aktiviti bantuan operasi kecemasan di Sabah. Antaranya adalah yang berkaitan dengan kesihatan ataupun perubatan, dan juga bantuan food item, makanan, pack makanan asas, dan juga bantuan bukan makanan. Untuk bantuan perubatan daripada bulan Mac hingga bulan September baru-baru ini, MRA telah menghantar dengan sumbangan daripada yayasan, korporat, juga sumbangan orang awam, barang-barang perubatan berjumlah dari segi dana hampir 2 juta ringgit ya. Dan untuk bantuan pack makanan asas ni, sebab kita faham bahawa dalam isu COVID ini dia ada elemen kesihatan. Betul. Kita bantu koordinasi dengan Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menyaring penduduk Sabah di kawasan PKPB. Tetapi dalam masa yang sama kita faham bahawa ada kesan dari sudut sosioekonomi. Betul. Jadi kita perlu bantu mereka, dan alhamdulillah setakat ini MRA dengan gelombang pertama dan gelombang yang baru ini kita telah dapat mengagihkan bantuan pack makanan ini hampir kepada 8,000 keluarga. 8,000 keluarga Doktor. Dengan 4 pusat operasi utama iaitu di Tawau, di Sandakan, di Kota Kinabalu dan di Beaufort. Sampai pagi ini pun kita ada pasukan yang menyampaikan bantuan, sumbangan daripada beberapa entiti korporat, GLC, yayasan yang kita sampaikan kepada, sebab kita tahu bila ada PKPB ini pergerakan walaupun dibenarkan beberapa aktiviti ekonomi, tetapi secara umumnya ada banyak di kalangan rakyat Sabah, termasuk juga yang lain di Malaysia, kehilangan tempat, kehilangan kerja, kehilangan punca pendapatan. Jadi ini memberi kesan terutamanya pada mereka yang terdiri daripada golongan asnaf dan juga golongan B40. Dan satu lagi keunikan ataupun situasi di Sabah ni, kita faham di Sabah ni ada kelompok-kelompok yang dipanggil penduduk tanpa dokumen, ataupun dipanggil penduduk tanpa negara, bukan warga negara, ataupun stateless atau manusia tanpa. Jadi dalam keadaan PKPB ini, mereka-mereka ini pun turut terkesan, dan mereka juga ni perlu kita beri perhatian sebab
mereka juga menjadi satu kumpulan sasaran yang kita perlu saring. Mungkin boleh menyebabkan bertambahnya kes COVID-19 di negeri Sabah. Jadi untuk bantuan perubatan kita utamakan untuk hospital-hospital Kementerian Kesihatan termasuk juga frontliners sebab kita bekerja juga dengan pihak polis ya, pihak Eskom ya. Jadi benda-benda mereka perlu diberi support dari sudut bantuan-bantuan tertentu di bahagian. Tapi dalam masa yang sama itulah yang saya sebutkan tadi, untuk pek makanan asas ni terutama dalam gelombang kedua atau ketiga ini kita agihkan kepada mereka-mereka yang hampir 50% mereka-mereka yang terkesan yang juga terdiri daripada kelompok yang status tanpa negara. Sebab ada kes-kes yang kita nampak, misalnya ada yang kita ketemu di lapangan ni, anak-anak yang keputusan bukan sekadar ni mereka minum air suam saja. Air suam saja. Tidak ada susu. Sebelum ni mereka ada anak kecil anak kecil bayi ya. Jadi ini perkara-perkara yang bagi saya laporan-laporan di lapangan yang amat menyedihkan, di mana kalau bayi minum air suam, walaupun minum air campur susu pekat. Jadi ini satu fenomena yang kami sebagai NGO yang prihatin dengan isu-isu masyarakat ni terpanggil untuk terus membantu yang dengan Sabah yang disokong oleh hampir 200 sukarelawan dari kalangan para belia di negeri Sabah. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka. Kita masih belum berjaya, kita masih berdepan dengan pandemik ini, tapi kami tidak akan putus asa dengan sokongan daripada penyumbang, sama ada penyumbang peribadi, syarikat, yayasan, orang awam, kami alu-alukan dan kami amat berterima kasihlah dengan agensi-agensi yang berkoordinasi dengan MRA dalam menyampaikan bantuan di Semenanjung dan terutamanya di sekarang ini di negeri Sabah. Di negeri Sabah. Jadi doktor, kalau saya lihat, kita tengok visual sekarang ni macam sukarelawan tengah membantu kan di negeri Sabah. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat menyayat hati yang diceritakan oleh sukarelawan di sana, doktor. Ya, jadi bila kita bercerita tentang pengalaman sukarelawan ni, macam saya sebut tadilah, pengalaman-pengalaman bertemu dengan komuniti penduduk yang kehabisan makanan asas seperti beras, anak-anak yang hidup rumah yang berbentuk bangsal, yang hidup yang keputusan susu. Dan dalam masa yang sama juga kita faham kenyataan realiti bahawa para sukarelawan ini juga manusia. Ya, betul. Jadi mereka juga ada unsur-unsur kelusuan, kadang rasa tertekan sebab jadi ini satu, maknanya bila sebut tentang pengalaman di lapangan ini, dia juga melibatkan kadang-kadang kelusuan, kekecewaan atau keletihan di peringkat, termasuk juga para frontliners, jururawat, doktor, pembantu perubatan, dari farmasi, anggota polis, anggota rela. Jadi mereka-mereka ini pun antara orang-orang yang kadang-kadang mereka merintih bahawa terkesan dan mungkin mereka tidak terkesan dari sudut sosioekonomi, tapi terkesan dari sudut mental dan itu, juga jiwa emosi. Jadi ini hal-hal. Jadi kalau nak saya cerita kepada Dewi ini, sebenarnya ada banyak hal-hal yang peristiwa-peristiwa, tetapi ia tidak melemahkan semangat kita di peringkat frontliner dan juga para sukarelawan untuk terus bantu, bukan sekadar di Sabah dan juga di daerah-daerah dan negeri-negeri lain di Malaysia umumnya. Jadi kita nombor dah tertera di kaca TV kan, doktor. Jadi bagi mereka mungkin kita merayu untuk memberi banyak bantuan kepada MRA. Jadi harapan doktor untuk penonton-penonton Assalamualaikum hari ini, supaya kita sama-sama, walaupun kita tak berdepan dengan berjuang sebenarnya frontliner, tapi kita masih boleh membantu. Terutamanya kita membantu dalam MRA untuk melakukan kerja-kerja membantu rakyat Sabah. Bagi peringkat negeri Sabah, MRA Pusat dan juga MRA Sabah merayu kepada seluruh penduduk Malaysia, sama ada peribadi ataupun syarikat-syarikat JLC, syarikat-syarikat swasta, yayasan-yayasan kebajikan. Kita nampak keadaan di Sabah ini agak turun naik kes-kes baru dan dia mungkin akan menjangkau sehingga Disember ataupun lebih daripada Disember 2020. Jadi MRA menyasarkan bahawa kita perlukan, bila kita menghantar bantuan dari Semenanjung ataupun dari Kota Kinabalu, kita memerlukan support, sokongan logistik. Jadi di sinilah sokongan logistik ni yang kita perlukan dana tunai untuk memberi sokongan kepada sukarelawan. Jadi kita sasarkan untuk mengutip sejumlah
RM300,000 untuk gelombang COVID-2, bantu operasi COVID 2.0 untuk di Sabah. Itu rayuan saya lah selaku Presiden MRA. Kami akan usahakan dan kami minta mohon sokongan, simpati untuk kita tolong bantu kami untuk bantu mereka yang memerlukan di lapangan, terutamanya untuk negeri Sabah untuk tempoh saat ini. Itu permintaan ataupun harapan dari saya untuk Dewi dan juga dalam slot Assalamualaikum ini dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Wallahu a'lam. Okey, jadi sama-samalah kita untuk membantu dalam memberikan sumbangan. Kadang-kadang sumbangan kita sikit tu sangat bermakna buat mereka. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Daud Sulaiman selaku Presiden MRA, dan kita ni memainkan peranan penting juga untuk membantu mereka. Sumbangan kita sangat-sangat mereka memerlukan. Nombor dah tertera di kaca TV sekarang ni, anda boleh menyalurkan sumbangan anda. Jadi kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.